عن هذا جمعا مرحوما وتفارق تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم جملنا بالعافية وحق باستقامة وعيذنا من موجبة الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, Rajab syahrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayat, memberikan kita kesedaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksiat diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat, yang lalai diberikan kekuatan untuk memulakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tersangat berhajat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita banyak kekurangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kita kata sekadar meniru-niru mazhar para awliya, meniru-niru mazhar para salihin, yang mana mereka itu berzikir dengan penuh rasa khusyuk. Mereka itu berzikir dengan penuh rasa ta'azim kepada Allah Subhanahu wa taala. Para awliya ilah salihin itu mereka berzikir dengan penuh tenggelam mereka dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir kita, masya-Allah, sekadar mazhar semata-mata, paling tidak ianya mendatang kejayaan, sebagaimana ulama menyebut fatashabbahu illam takunu mithlahum. Jadi mudah-mudahan kita ini bertasyabuh, raman-raman ya, macam-macam seperti orang soleh berzikir, kerana mereka itu berzikir secara berjamaah, mereka itu berzikir bangun, berzikir duduk, dengan keadaan hati mereka itu penuh rasa gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah rasa gembira kat dunia dengan sebab apa? Kita rasa gembira dengan dunia sebabkan perkahwinan. Gembira kita. Kita bergembira dengan dunia ini bila kita dapat anak. Kita gembira dunia ini bila kita mendapat sesuatu, kita kata. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini rasa gembira bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka masih lagi mendatangkan kebaikan, sebab kita meniru-niru gaya orang yang baik itu. Kita datang berzikir walaupun hati kita tidak sampai maksud dia sebagaimana hati mereka itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab. Sebab adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang zahir, ada yang batin. Kita boleh beradab dengan adab yang zahir, tapi batin kita belum tentu lagi beradab. Adab yang zahir kita, masya-Allah, kita menyebut nama Allah dengan sebutan yang betul, dan kita berzikir dengan berzikir keadaan yang betul, kita kata. Kemudian adab yang batin adalah hati kita ini memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita. Hadis yang selalu kita baca, hadis Muawiyah, ketika mana melihat satu halaqah zikir dalam satu masjid. Apa yang kamu lakukan? Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas tujuan apa? Tak ada, berzikir sahaja. Kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala, tak ada tujuan lain. Kami berzikir kerana ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kami berzikir kepada Allah sebab kami rasa bersyukur, sebab kami beriman kepada Allah. Kami yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka kami menyebut nama Allah. Maka kalau begitulah tujuan kamu berzikir semata-mata kerana Allah, maka kata Muayyah, sesungguhnya ini juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menghadiri satu halaqah zikir di masjid Nabi.
Dan ketika itu para sahabat berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi datang kata Muawiyah, "Kamu buat apa?" "Kami berzikir, kami tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ingin meluahkan rasa gembira kepada Allah." Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan bila kita berzikir kepada Allah, hati kita gembira. Hati kita gembira sebab kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayah bila berbangga dengan anak, bila sebut anak dia, masya-Allah, suka sangat nak sebut anak depan orang. Anak saya dah besar dah, baru bersunat, dah bangga dah. Anak saya dah bersunat dah, bangga dia. Lepas tu anak saya dah masuk dah, masuk asrama separuh penuh pun dah bangga dah. Asrama penuh lagi pula. Lepas tu anak saya dah habis dah. Anak saya dah, menyebut anak rasa bangga rasanya. Sebab sayang. Menyebut keluarga. Si anak pula menyebut ayah pula. Ayah saya sekian. Sebagaimana orang Arab dahulu, mereka kalau berkumpul, mereka suka menyebut keturunan mereka. Atuk dia bagi pahlawan, atuk dia bagi bomoh dan macam mana. Dia suka menyebut tentang keturunan mereka, berbangga. Sebut tu dengan keadaan bangga. Kita kalau ada atuk kita anda, kita pun nak sebut. Atuk dia bagi khabal, mana tahu dia bangga. Jadi orang begitu. Sebab apa? Sayang. Dan bila menyebut rasa bangga. Bila menyebut itu. Sehingga turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana orang Arab selepas buat haji, dia ingat tak ada kerja, berburak, maka mereka tu menyebut keturunan mereka, maka turun ayat wazkurullah taibatun kazikrikum aba'akum. Wazkurullah kadzikrikum aba'akum au ashadda zikra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut, sebutlah Allah Subhanahu wa taala kadzikrikum aba'akum. Apa maksud ayat ini? Masya-Allah. Allah Taala minta supaya menyebut Allah macam kamu menyebut ayah-ayah dan datuk kamu. Masya-Allah. Ketika itu permintaan Allah Subhanahu wa taala, fazkurullah, lupa ayat dah. Kena? Kadzikrikum aba'akum tu ingatlah sebelum tu. Fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Maka Allah Taala kata fazkurullah, ingatlah Allah, kadzikrikum aba'akum. Apa maksud fazkurullah kadzikrikum aba'akum? Sebutlah Allah sebagaimana kamu sebut ayah-ayah dan datuk kamu. Jadi masya-Allah. Jadi maksud sebelum itu orang menyebut Allah tidak sebagaimana mereka menyebut ayah dan datuk. Jadi apabila menyebut ayah dan datuk, apa beza menyebut Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah Taala minta, kau sebutlah Allah macam mana kamu sebut ayah kamu itu. Bermaksud sebelum itu bermaksud orang menyebut Allah tak bermaksud lebih hebat mereka menyebut ayah dan datuk mereka berbanding menyebut Allah. Jadi apa maksud Allah Taala menyebut fazkurullah kadzikrikum aba'akum? Kau sebutlah Allah macam mana kamu sebut ayah kamu. Apa maksud? Bermaksud orang Arab bila menyebut ayah mereka menyebut dengan kebanggaan, menyebut dengan penuh rasa bangga, menyebut dengan penuh rasa bahagia. Ayah Dan, kau tahu tak? Ayah Dan, datuk Dan. Lepas tu orang pula, yo. Kita sebut dengan penuh kebanggaan, penuh seronok. Jadi buatlah macam tu, kata Allah Subhanahu wa taala, fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Jadi kita menyebut Allah tak ada benda, tak ada apa-apa. Allah Taala tak ada apa-apa. Tapi menyebut atuk dan makin, bangga pula rasa menyebut atuk. Jadi Allah Taala kata sebutlah Allah sebegitu. Bermaksud berbanggalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu berbangga dengan mak ayah kamu. Mak ayah kamu berjasa, datuk kamu berjasa. Apakah Allah Taala tidak berjasa? Maka sebutlah Allah sebagaimana kamu sebut mak ayah kamu itu. Fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Betapa jahilnya kita untuk menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memahami apa-apa. Apatah lagi kita jomu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Kita boleh sebut datuk kita, orang pun nyebut, oh bangga kita. Kita sebut, orang pun sebut, ramai nyebut datuk dan bangga terasa. Wah. Kita menyebut datuk kita pun kita seronok, orang menyebut kita lagi seronok. Masya-Allah. Kenapa tak sebegitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya-Allah. Bahkan Allah Taala kata, fazkurullah kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Engkau sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu sebut ayah-ayah kamu. Bermaksud orang Arab menyebut ayah-ayah dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa seronok. Au ashadda dzikra, ataupun bila kamu telah memahami betapa mulianya Allah, betapa hebatnya Allah, sehingga engkau menyebut Allah itu lebih hebat daripada kamu menyebut mak ayah kamu. Bila kita faham, insya-Allah kita berbangga menyebut ayah dan baginda dia. So ayah dan baginda seronok kita menyebut. Kenapa tidak seronok menyebut Allah Subhanahu wa taala? Au ashadda dzikra, ataupun kita lebih lagi seronok menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilayat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat berzikir. Kenapa kamu berzikir? Kami berzikir kerana kami seronok dengan Allah Subhanahu wa taala, kami gembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami menyebut nama Allah dengan penuh rasa keseronokan kerana Tuhan memberikan pelbagai nikmat kepada kami, kata sahabat. Maka Nabi menjawab, ketahuilah bahawa Jibril alaihi salam baru turun memberitahu kepada aku, innallaha yubahibukumul malaikah. Allah Subhanahu wa berbangga-bangga dengan kita di kalangan malaikatnya. Masya-Allah. Tak muliakah majlis yang sebegini apabila kita hadirkan hati kita, khusyukkan hati kita, fahamkan makna mazkur, fahamkan makna kalimah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita gembira menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan nikmat kita yang banyak. Masya-Allah, nikmat tubuh badan kita, nikmat kesihatan kita, nikmat harta kita. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita seronok menyebut nama Allah disebabkan nikmat, atau sehingga Allah Subhanahu wa taala buka kepahaman makrifat kepada kita, kita menyebut nama Allah seronok kerana diri Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini kefahaman yang peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira kepada Allah dengan dua makna. Sama ada kita gembira kepada Allah sebab Allah Taala memberikan kita segala-galanya, macam kita syukur dengan kawan kita. Kenapa aku syukur kat dia? Kenapa tak syukur pula? Macam-macam dia bagi makan, macam-macam dia pertolongan. Ini kepahaman yang pertama. Kenapa kau syukur dengan rumah orang tu? Ya Allah, dan ramah pergi rumah orang tu lah, dia pemurah, dia baik dan sebagainya. Jadi kita syukur kepada orang di atas pemberian orang itu. Itu kepahaman yang pertama. Bila diberikan peningkatan yang lebih lagi, akhirnya kita pergi rumah orang itu bukan disebabkan pemberian. Hari ini dia tak bagi apa-apa pun. Sebelum ni mungkin kita syukur pergi rumah dia, dia bagi makan, bagi minum, bagi sebagainya. Akhirnya kita faham, kita syukur orang tu sebab dia bagi kita macam-macam. Suatu masa kita tetap pergi rumah dia, walaupun tak sedia air, tak sedia apa. Bahkan dia uzur pun kita syukur pergi rumah dia. Ini makna apa kita kata? Ini makna kita telah mengerti makna cinta kepada dia orang tu. Kegembiraan kita bukan lagi pemberian semata-mata, tetapi diberikan kepahaman gembira kita dengan di orang itu. Masya-Allah, kita kata. Seorang anak syukur kepada mak dia, mungkin mak dia masak macam-macam. Oh, syukur nak baliklah. Oh pula, sedap macam-macam dia masak sebagainya. Syukur dia balik sebab dia macam-macam. Satu ketika dia tetap syukur balik walaupun tak masak. Ini makna apa? Tak dapat apa? Diberikan makna rasa cinta. Gembiranya sebab melihat orang yang dicintai. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita belajar rasa gembira dengan Allah, dengan pemberian Allah. Kalau kita tidak mengerti rasa gembira kepada Allah, sekadar menyebut nama Allah, tak faham kita makna gembira sebab kita tak dapat apa-apa. Maka kita belajar untuk gembira kepada Allah, ingatkan pemberian dia. Masya-Allah, mana mungkin tak banyak pemberian Allah Taala kepada kita? Cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan, Allah Taala berikan kita berbagai-bagai, Allah Taala berikan kita imanan. Layaklah untuk gembira kepada Allah dengan kurniaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang lebih mendalam, gembira kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala.
sekadar kita menyebut nama Allah, kita rasa gembira kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak Allah Taala berbangga dengan kita. Masya-Allah, kita kata. Jadi apa jadi kalau Allah Taala berbangga dengan kita? Allah Taala berseronok dengan kita, Allah Taala gembira kepada kita, sudah pasti kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah kita, hubungan kegembiraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka husnuzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Taala yang paling mulia. Allah Taala lah yang mengajar kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidakkah benda yang baik dibalas dengan baik? Kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjungi Allah Subhanahu wa taala, ini tunjuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepasti Allah Taala menunjukkan kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita dengan kematian kita, maka disegerakan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila kita beristighfar, kata ulama, bukan sekadar Tuhan buang dosa yang kita lakukan, sekiranya dosa kita itu sebesar gunung dosa kita, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kita yang sebesar gunung itu, maka Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan istighfar kita. Bukan sekadar kosong, kata ulama, dosa sebesar gunung itu diisi dengan pahala. Masya-Allah. Bila kita beristighfar dengan dosa kita yang banyak, yang sebesar gunung, maka diterima keampunan itu, maka dosa sebesar gunung itu diisi dengan pahala. Masya-Allah, kita kata begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya tidak ada pilihan di hati kita kecuali kita ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pilihan lain kita untuk rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah dengan penuh rasa gembira, dengan rasa seronok. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadis Nabi, innallaha yubahibu malaikah, Allah Taala berbangga dengan malaikat. Tengoklah hamba-Ku di dunia itu menyebut nama-Ku dengan penuh gembira, maka Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar bergembira, dipanggilnya malaikat dan berbangga-bangga kepada malaikat terhadap kita. Jadi apabila Allah Taala berbangga dengan kita, apa maksud? Diampunkan dosa kita, dirahmati kita, maka diberikan kita taufik dan hidayat, dan diberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita kata itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.